Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk skop perbincangan video saya kali ini ialah berkenaan kasih sayang Allah terhadap persyariatan ibadah dan ajaran Islam, khususnya di dalam ibadah solat. Baiklah, sebelum kita pergi lebih lanjut di dalam tajuk ini, bolehlah kiranya kita mengetahui apa itu makna solat yang sebenarnya. Pengertian solat. Perkataan solat dalam bahasa Arab bererti doa, iaitu memohon kebaikan. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah yang bermaksud, dan doakanlah untuk mereka kerana sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka. Dalam istilah fuqaha pula, perkataan solat bermaksud beberapa perkataan dan perbuatan yang tertentu dan ia bermula dengan takbir dan disudahi dengan salam. Solat daripada segi syarak bermaksud suatu ibadat yang tersusun daripada perkataan dan perbuatan yang dimulakan dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Ia dilakukan mengikut beberapa syarat dan rukun tertentu yang sudah pun ditetapkan, tanpa ada sebarang penambahan atau pengurangan daripada segi perbuatan itu. Allah Subhanahu wa taala telah memfadukan beberapa solat ke atas setiap orang Islam yang mukallaf, iaitu subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Semua solat ini telah disyariatkan pada malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra' ke Baitul Maqdis dan Mi'raj ke langit. Allah Subhanahu wa taala telah memfadukan 50 solat sehari semalam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh umat Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengurangkannya kepada 5 waktu dan mendapat pahala 50 solat. Dalam sebuah hadis berkenaan Isra' dan Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang bermaksud, bumbung rumahku terbuka ketika aku berada di Mekah. Lalu turun malaikat Jibril, kemudian dia memegang tanganku lalu membawaku naik ke langit. Maka Allah telah memfadukan 50 solat ke atas umatku. Lalu aku berulang-alik menemuinya. Maka Allah menyatakan bahawa 5 solat menyamai 50 solat. Tidak diubah lagi penyataan itu untukku. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Solat mempunyai kedudukan yang tersangat istimewa dalam Islam. Apatah lagi ia adalah ibadat yang paling didambakan oleh Rasulullah SAW sebagai qurratul ain. Solat juga dijadikan sebagai kayu pengukur bagi setiap amal ibadat orang-orang Islam. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan, aku bertanya kepada Rasulullah, amalan apakah yang paling utama? Baginda menjawab, solat yang didirikan tepat pada waktunya. Aku bertanya lagi, amalan apa? Baginda menjawab, berbakti kepada kedua ibu bapa. Aku bertanya lagi, amalan apa? Baginda menjawab lagi, berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Istimewanya solat di dalam Islam. Yang pertama, solat adalah tiang agama. Agama tidak akan berdiri dengan sempurna tanpa solat. Nilai agama bagi seseorang hamba diukur dengan kepatuhannya menjadikan ibadat solat sebagai ibadatnya yang paling utama. Seseorang itu akan dipandang sebagai umat yang baik sekiranya dia menjaga ibadat solatnya. Begitu juga sebaliknya bagi mereka yang tidak menjaga ibadat solatnya. Rasulullah SAW juga bersabda yang bermaksud, solat adalah tiang agama. Sesiapa yang mendirikan solat, dia mendirikan agamanya. Sesiapa yang meninggalkan solat, dia meruntuhkan agamanya. Oleh itu, solat mempunyai kedudukan yang sangat istimewa yang tidak dapat diimbangi oleh ibadat lain. Sekalipun ibadat-ibadat lain dilakukan dengan sempurna, tetapi jika solatnya tidak sempurna, semuanya akan sia-sia sahaja. Keistimewaan solat yang kedua ialah solat adalah rukun Islam yang kedua. Selepas ucapan 2 kalimah syahadah, solat adalah kewajipan pertama yang perlu dilunaskan oleh setiap umat Islam. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, Islam itu disempurnakan dengan 5 perkara, iaitu pertama, mengucap 2 kalimah syahadah, iaitu bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusannya. Kedua, mendirikan solat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Keempat, puasa di bulan Ramadan. Kelima, menunaikan haji. Hadis riwayat Bukhari
Muslim, Tirmizi, An-Nasai dan Ahmad. Keistimewaan solat yang ketiga ialah solat adalah ibadat yang pertama diwajibkan oleh Allah ke atas setiap Muslim yang mukallaf. Rasulullah SAW menerima perintah supaya mendirikan solat daripada Allah ketika baginda menemuinya pada malam peristiwa Isra' dan Mi'raj, di mana baginda menemui Allah secara langsung tanpa perantaraan malaikat Jibril AS. Yang keempat, solat adalah ibadat pertama yang akan dihisab di akhirat kelak. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, sesungguhnya amalan manusia pertama yang akan dihisab pada hari kiamat adalah solat. Sekiranya baik solatnya, maka beruntunglah dia. Sekira buruknya ibadat solatnya, maka rugilah dia. Hadis riwayat Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah, Ahmad dan Darimi. Bagaimana seseorang mukmin itu boleh mengharapkan kesejahteraan dirinya di akhirat kelak, sedangkan ibadat solat semasa hayatnya tidak begitu sempurna? Yang kelima, solat adalah perkara terakhir yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Sewaktu Rasulullah SAW jatuh sakit menjelang kewafatannya, baginda ada berpesan kepada para sahabat. Sabda baginda, ingatlah solat, ingatlah solat. Hadis riwayat Tirmizi. Yang keenam, solat adalah kunci pintu syurga. Sesiapa yang ingin masuk ke syurga sudah tentu memerlukan kunci tertentu sebelum boleh memasukinya. Umpama ingin masuk ke dalam rumah, ia juga memerlukan kunci bagi membuka pintunya. Kunci bagi pintu syurga adalah solat. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, kunci syurga adalah solat dan kunci bagi solat adalah wuduk. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketujuh, yakni terakhir, solat adalah penghubung antara hamba dan Tuhannya. Sabda Rasulullah SAW diriwayatkan daripada Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya apabila seseorang antara kamu mendirikan solat, bererti dia sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis riwayat Bukhari. Walaupun di sini saya hanya menyebut 7 sahaja keistimewaan solat dalam Islam, perlu kita ketahui bahawa terdapat banyak lagi keistimewaan solat di dalam Islam. Secara umumnya, solat mempunyai pengaruh yang luar biasa dalam menjaga kesihatan dan menguatkan tubuh badan. Solat mempunyai banyak manfaatnya. Istimewanya solat adalah kerana ia mempunyai kekuatan yang tidak ada dalam ibadat lain. Solat berupaya mengatasi tekanan terutama bagi mereka yang sedang sakit. Orang yang sentiasa konsisten mendirikan solat, mereka mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, mereka akan lebih tenang. Rasulullah SAW ketika sedang dalam keadaan gundah ataupun sedang menghadapi masalah, baginda akan bergegas mendirikan solat. Banyak ayat Allah yang memerintahkan hambanya supaya memohon pertolongan daripada Allah dengan mendirikan solat, terutama ketika dalam kesempitan. Antara ayat itu adalah di dalam surah Al-Baqarah ayat 153 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jadikan sabar dan solat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Solat berfungsi sebagai penyembuh kepada semua jenis penyakit, sama ada penyakit fizikal maupun penyakit hati. Ketika mendirikan solat, semua anggota badan digerakkan satu persatu. Ini membantu menguatkan anggota badan si pelaku. Segala bentuk gerakan yang dilakukan ketika solat seumpama senaman yang sangat penting bagi menjaga kesihatan tubuh badan. Tubuh manusia terdiri daripada gabungan tulang, sendi, otot, saluran darah dan saraf. Semuanya perlu dilenturkan setiap hari. Sekiranya tidak dilakukan, ia menimbulkan rasa malas, malahan boleh menyebabkan hilangnya daya kreativiti seseorang itu. Pergerakan yang dilakukan ketika mendirikan solat boleh membantu menggerakkan keseluruhan anggota badan. Suatu kajian menjelaskan seseorang yang mendirikan solat dengan teratur dan istiqamah berpotensi untuk hidup lebih lama. Solat yang didirikan dengan teratur memberikan kekuatan kepada orang yang mengerjakannya. Tekanan darah juga tidak akan melebihi paras normal. Ketika mendirikan solat, pelbagai gerakan dilakukan seperti berdiri, rukuk, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud,
sujud kedua sehingga akhirnya tertib. Gerakan-gerakan ini dilakukan secara berulang-ulang mengikut bilangan rakaat dalam suatu waktu solat dan ia dilakukan sebanyak 5 kali sehari. Setiap gerakan ini mengandungi manfaatnya yang tersendiri, terutama daripada segi kesihatan. Sebabnya setiap gerakan yang dilakukan ketika mendirikan solat seumpama melakukan senaman. Kebiasaannya, kita digalakkan melakukan senaman sebanyak 3 kali seminggu bagi memastikan tahap kesihatan berada dalam keadaan yang baik. Namun, bagi umat Islam yang konsisten mendirikan solat, mereka sebenarnya melakukan senaman sebanyak 5 kali sehari. Sudah tentu tahap kesihatan mereka adalah lebih baik. Manfaat yang diperoleh ketika melakukan gerakan-gerakan ini adalah: yang pertama, berdiri tegak. Ketika menunaikan solat, seseorang itu akan berdiri tegak, tidak condong dan tidak kaku. Kedua-dua betis akan meregang, manakala tangan kanan memegang tangan kiri dengan keadaan yang tenang. Posisi rukuk. Posisi rukuk menempatkan jantung manusia lebih tinggi daripada kedudukan pembuluh darah utama dalam sistem peredaran darah. Gerakan rukuk ini memudahkan aliran darah kembali semula ke jantung kerana adanya tarikan daripada jantung. Ini kerana jantung boleh menarik darah tanpa halangan daripada graviti yang menyebabkan aliran darah ke jantung lebih perlahan ketika kita dalam keadaan kedudukan biasa. Posisi rukuk ini mampu meningkatkan kemampuan saluran darah mengalirkan darah dari perut ke jantung dengan kekuatan maksimum kerana pada ketika ini dinding perut mengecut. Kesannya, darah dapat dibersihkan daripada segala macam kotoran secara maksimum selepas mengalir ke seluruh bahagian tubuh. Posisi yang ketiga, iktidal. Iktidal membantu melancarkan proses pernafasan di mana ketika iktidal, kita menarik nafas yang dalam yang diikuti dengan perbuatan menghembuskan nafas dengan kuat. Diafragma yang menjadi pemisah antara dada dan perut akan kembali ke posisi yang lebih tinggi. Rongga perut ditekan ke tempat yang lebih rendah. Dada berada di dalam posisi yang lebih tinggi kesan daripada tekanan udara di dalamnya. Aliran darah yang berada di kedua-dua belah kaki mengalir dengan cepat menuju ke rongga perut di mana saluran-saluran darah yang ada di situ bersedia menerima aliran darah yang datang dari arah kaki tadi. Aliran darah yang datangnya dari kedua-dua belah kaki ini akan melalui 2 tahap secara berturutan, iaitu pertama, ketika proses menghembuskan nafas dengan kuat, darah akan mengalir dengan cepat dari saluran darah pada bahagian kaki menuju ke perut. Ini kerana rongga saluran darah dari kaki menuju ke perut terbuka pada ketika ini. Kedua, ketika mula menarik nafas sedalam-dalamnya, darah yang berkumpul di bahagian perut dengan mudah akan mengalir menuju ke bahagian kanan jantung. Posisi yang keempat, sujud. Sesuatu yang mengagumkan ketika sujud adalah ia menjadikan proses peredaran darah sempurna, di mana darah mengalir satu arah dengan tarikan graviti. Gambarannya begini, ketika sujud, jantung manusia berada di bahagian yang lebih rendah. Oleh itu, darah yang berkumpul di bahagian bawah seperti di bahagian kaki akan dengan mudah mengalir menuju ke jantung untuk melalui proses pembersihan sebelum ianya boleh digunakan semula oleh sistem tubuh badan kita. Pengaliran darah menjadi lebih mudah kerana dibantu oleh tarikan graviti bumi. Posisi sujud yang memberi tekanan kepada rongga perut apabila berlaku pengecutan, terutamanya di bahagian hadapan perut. Ini membantu memudahkan pengaliran darah di bahagian perut menuju ke otot jantung. Posisi yang kelima, duduk di antara dua sujud. Pada ketika ini, kita biasanya akan menarik nafas yang dalam. Aktiviti ini membantu memberikan tekanan kepada dada ketika kita bangun daripada sujud. Pada posisi sujud juga, kedua-dua belah kaki kita berada dalam keadaan berlipat. Keadaan ini memberikan kesempatan kepada darah yang ada di permukaan untuk mengalir dengan lebih mudah ke saluran darah yang lebih dalam. Darah dari jantung dialirkan kembali ke seluruh bahagian tubuh dengan lebih mudah. Tekanan yang dilakukan oleh anggota badan di bahagian bawah ketika kita berada dalam posisi ini akan membantu mengalirkan darah dengan lebih mudah. Proses ini akan berlaku berulang-ulang kali.
Lihatlah betapa cantiknya ibadah solat yang telah disyariatkan dan disusunkan oleh Allah. Ibadah solat yang telah disyariatkan oleh Allah kepada manusia bukanlah suatu bebanan, tetapi ia merupakan suatu tanda kasih sayang Allah terhadap sebaik-baik ciptaannya, iaitu manusia. Oleh itu, kita selaku makhluk ciptaannya perlu menunjukkan kasih sayang kita terhadap Yang Maha Pencipta yang telah menjadikan kita sebagai sebaik-baik ciptaannya dengan melakukan ibadah solat yang telah disyariatkan ke atas kita dengan sebaik mungkin. InsyaAllah.